Hari ini kita masuk kepada tajuk fi'il madhi lil majhul. Untuk kata ganti nama kedua. Ya, kata ganti nama kedua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang balik. Fu'ila. Ya. Yang ambil wazan fu'ila. Ini baris yang di atas ni saya ulang balik adalah domir bagi huwa. Okey, saya ulang balik fu'ila. Okey, alif ni adalah domir bagi huma. Ya, ini huwa, huma dan fu'ilu. Ini adalah bagi hum. Wow, ni bagi hum. Okay, sekali saya ulang lagi dari semula. Okey, tengok ni saya gunakan tanda je ya. Tengok tanda tangan saya ya. Yang baris atas ni adalah naibul fa'il ya. Ingat bila lil majhul dia punya lawan ialah naibul fa'il. Di tanda fathah ini adalah untuk domir huwa dan huwa ini sebagai naib fa ya, naib fa. Okey, kenapa naib fa'il? Sebab dia lil majhul. Okey, fu'ila. Alif ini untuk domir huma. Jadi huma ini adalah untuk naib fa'il. Kemudian waw ni adalah hum. Ini juga adalah naib fa'il. Jadi kita terjemahkan fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ila, mereka berdua telah dikerjakan. Okey, sekarang tengok balik semula. Fu'ila, alif ni untuk domir huma. Huma ini adalah naib fa'il. Jadi kita terjemahkan mereka berdua telah dikerjakan. Okey, fu'ilu. Waw ini adalah hum. Hum ini i'rabnya sebagai naib fa'il. Mereka semua telah dikerjakan. Ini untuk lil muzakkar. Okey, sekarang saya tukar kepada lil muannas. Ya, saya tukar kepada lil muannas. Ya, laju sikit sebab tadi dah tergendala 14 minit dah. Okey, kita terus kepada fu'ilat. Ya. Fu'ilat. Fu'ilat. Jadi ta'nis ini adalah domir bagi hiya. Okey, domir bagi hiya. Okey, makna hiya dia. Dia tu sebagai apa? Naib fa'il. Tajuk sebab dah tertinggal tadi dengan Allah uji dengan apa? Naibul fa'il. Okey. Jadi hiya ini adalah naibul fa'il bagi fi'lun madin majhul fu'ila. Okey, jelas ke tak? Kalau tak jelas cepat-cepat bagi tahu. Fu'ila ini dia punya lil majhulnya. Fi'il madhi lil majhul. Ta'nis ini adalah domir hiya. Dan hiya ini sebagai naib fa'il. Jadi kita terjemahkan ta ni dia seorang perempuan telah dikerjakan. Dia seorang perempuan telah dikerjakan. Okey, kemudian kita buat untuk huma. Huma kita cuma tambahkan alif. Ya, kita tambahkan alif jadi fu'ilata. Okey, jadi ta ini untuk muannas, alif ini untuk domir huma. Alif ini untuk domir apa? Huma. So macam mana kita tarjimkan? Fu'ilata, mereka berdua telah dikerjakan. Ya, mereka berdua telah dikerjakan. Jadi alif ini sebagai naib fa'il. Okey, seterusnya untuk hum, fu'ilna. Ya, fu'ilna. Fu'ilna. Okey, fu'ilna ni ada dua kalimah. Fu'il adalah fi'il madhi lil majhul. Na adalah domir bagi na. Okey, na satu huruf ini. Na ni, nampak ni na ni. Na ni adalah untuk domir na. Okey, macam mana kita nak terjemahkan fu'ilna? Mereka semua telah dikerjakan.
Okey, mereka semua telah dikerjakan. Okey, kita berpindah kepada kata ganti nama kedua. Okey, semua jelas untuk kata ganti nama ketiga ini? Jelas. Jelas, alhamdulillah, barakallah. Okey, seterusnya yang memberi kefahaman Allah kepada saya sekadar dengan izin Allah. Okey, sekarang kita terus kepada fu'ila. Fu'ila. Ini adalah fi'il madhi lil majhul. Zaid kita tambah dengan naibul fa'ilnya anta. Ya, kita tambah siapa naibul fa'ilnya? Anta. Okey, macam biasa juga, faedahnya sama. Bila kita nak sambungkan ya fi'il dengan naib fi'il madhi majhul dengan naibul fa'il, syaratnya yang pertama fu'ila ni ini kena sukunkan. Ya, kena tukar daripada fathah kepada sukun. Okey, sekarang saya sukunkan dia, saya delete kasrah fathah, saya jadikan dia sukun. Saya jadikan dia apa? Sukun. Bukan buah sukun. Ini sukun tanda jazam. Ya. Okey, anta seperti biasa dua huruf yang pertama kita keluarkan. Okey, kita keluarkan dua huruf yang pertama. Apa dia dua huruf yang pertama? Alif nun. Alif nun. Hamzah nun. Hamzah nun. Okey, kita deletekan dia hamzah dengan nun. Yang tinggal berapa huruf? Satu. Kan tinggal berapa huruf? Lam dan ta. Tinggal satu huruf saja, iaitu huruf ta. Okey, step yang ketiga kita buat apa? Sambungkan. Kita sealkan. Kita sambungkan semula. Sekarang kita sambungkan semula, bunyinya apa? Fa'ilat. Salah. Fu'ilta. Ya, fu'ilta. Jadi ta ini adalah domir naib fa'il bagi fu'il. Ta ni tadi anta kan? So macam mana kita nak terjemahkan fu'ilta? Kamu seorang lelaki. Seorang lelaki telah dikerjakan. Ya, kamu seorang lelaki telah dikerjakan. Mana naib fa'ilnya? Anta. Anta. Yalah ta ni anta lah. Jadi kamu ni adalah naib fa'il bagi fi'il madhi fu'il. Okey, jadi kita terjemahkan fu'ilta. Kamu seorang lelaki telah dikerjakan. Okey. Sekali lagi, asal kalimah dia fu'ila sambung dengan zaid domir anta. Okay. Bila kita nak sealkan dia, bila kita sambungkan dia, maka yang pertama huruf terakhir daripada kalimah fu'ila hendaklah disukunkan dan anta kena tukar jadi domir munfasil, kena tukar kepada domir muttasil. Bila nak tukar jadi domir muttasil, dua huruf yang pertama dikeluarkan. Okey, boleh ikut semua Tuan Haji, boleh faham tak ni? Boleh insyaAllah. Boleh? Ya, takut saya laju sangat. Majhul. Ya, fi'il madhi lil majhul. Okey, saya buat sekali lagi sebab ini adalah pengajian untuk hari ini. Sekali lagi, asal kalimah fu'ila. Fu'ila ini adalah fi'il madhi lil majhul. Kalau kita tengok fathah pada huruf lam adalah untuk naibul fa'il bagi huwa. Betul kan? So sekarang kita tak nak lagi huwa. Step yang pertama kita tak nak huwa. Apa yang kita perlu buat? Kita jazamkan. Kita jazamkan baris atas ini menjadi sukun. Okay, jadi apa? Jadi sukun. Okay, tolong tengok betul-betul. Jadi sukun. Okay, bila jadi sukun, sekarang ada tak naibul fa'il dia? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kita kena cari naibul fa'il dia. Kita kena cari siapa dia. Naibul fa'il bila di sini sukun, mesti dalam bentuk domir muttasil. Ini datangnya dalam bentuk domir
muttasil. Okey, kita ambil domir muttasilnya ialah kalimah anta. Sebab ini adalah kata ganti nama kedua. Kata ganti nama keberapa? Kedua. Zaid. Artinya kita tambahkan dengan domainnya. Domainnya ialah anta. Ya, domainnya apa? Anta. Okey, bila domir anta ini kita sebut domir munfasil ke muttasil? Muttasil. Munfasil. Mun. Mim nun fa. Munfasil. Belum sambung lagi munfasil. Yang terpisah. Munfasil artinya domir yang terpisah. Terpisah dengan apa? Terpisah dengan fi'il. Nah, jadi anta ni adalah domir munfasilun. Domirun munfasilun. Okey. Anta ini disebut ya, Kamu. anta. Ya, kamu. Anta ni disebut domirun Munfasil. domirun munfasilun. Domir apa? Munfasil. Mampus. Domir. Domirun mufasirun. Iya, pandai. Domirun Munfasil. munfasilun. Apa maksud munfasil? Domir yang Bercerai. Domir yang apa? Berjauhan. domir yang berpisah. Bisa. Domir yang berjauhan. Daripada Macam, PN. macam cerita COVID je, tak ada dekat-dekat, berpisah. Berpisah. Dengar ada. Emas. Tak boleh masuk tu, tak ada tak tahu. Okey, jadi sekali lagi, tengok sini fu'il. Bila fu'il ini sukun, maknanya naibul fa'il tak ada. Maknanya tak ada naibul fa'il. So kita kena cari naibul fa'ilnya dalam bentuk domir. Dan domir itu tidak boleh menjadi domir munfasil. Kerana domir munfasil contohnya anta. Boleh tak kita sebut fu'il anta? Tak boleh. Boleh. Syaratnya kalau nak bersambung dia tukar domir munfasil ke domir muttasil. Muttasil. Munfasil. Kalau jadi domir muttasil, apa yang kita kena buat dengan kalimah anta ini? Buang hamzah dengan Alif dan nun. Keluarkan dua huruf yang pertama. Apa dua huruf yang pertama tu? Hamzah. Hamzah dan nun. Baru betul hamzah dengan nun, bukan alif dengan nun ya. Okey, kita keluarkan keluarkan dia keluar sebenarnya. Inilah. Okey, bila kita keluarkan dua huruf yang pertama, tinggal huruf apa saja? Ta. Ta. Okey, tinggal huruf ta. Okey, tinggal huruf ta. Ta ni baris atas kan? Sebab anta ta baris atas. Okey, ta ni sekarang kita sebut domir munfasilun ke domir muttasilun? Muttasilun. Muttasil. Bagus sangat-sangat. Allah uji tadi tak kejap tadi yang awal tak mahu, lepas tu terus mahu, terus mau jadi pandai. Kan? Jadi setiap yang Allah uji kalau sabar pasti ada hikmah. Betul kan? Muttasilun. Okey. Apa makna muttasil? Sambung. Sambung. Okey, apa Domir yang bersambung. muttasilun? Domir yang bersambung. Nama yang bersambung. Okey, mana kata ganti nama yang bersambung tadi huruf ta. Sekarang ta ni bersambung ke tak bersambung lagi ni? Belum. Belum lagi. Sambung Kita lagi. sambungkan kan? Okey, sekarang kita sambungkan dia. Bila kita sambung bunyinya macam mana? Fa'il ta. Fu'il ta. Fu'il ta. Fu'il ta. Ta. Fu'il ta. Apa makna fu'il ta? Kamu lelaki. Lelaki diceritakan. Kamu seorang lelaki. Jadi kamu seorang lelaki ni sebagai apa i'rabnya? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, fu'ilta kamu. Kamu ni sebagai naib fa'il. Ya, fi'il madhinil majhulnya fu'il. Jadi kamu seorang lelaki telah dikerjakan. Kan. Okey, jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. So sekarang kita ambil kata ganti nama yang kedua untuk antuma. Untuk apa? Antum. Antuma. Okey. Saya suruh cari dalam Quran, semua dah jumpa? Jumpa tak?
Positif je. Je saya cakap minggu lepas cari kan. Ya, ya. Ada. Ya. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita Salah je lah. Cik Sufian tu ada lah. salah tu ada namanya manusia. Ya, antuma. Okey, antuma memberi maksud kamu berdua. Apa maksud antuma? Kamu berdua. Kamu wanita perempuan berdua. Boleh je kamu berdua lelaki ke perempuan ke boleh je. Okey, antuma ni special. Kamu berdua boleh dua-dua lelaki, boleh dua-dua perempuan, boleh satu lelaki, boleh satu Perempuan. Okey, antuma ni kita sebut dhamir muttasil ke dhamir munfasil? Munfasil. Domirun mumpasirun. Dhamir munfasil. Jangan salah sebut ya. Dhamir munfasil. Okey, bila nak sambung dengan fi'il madhi lil majhul ni, apa yang perlu kita buat? Boleh tak dhamir munfasil masuk kepada fu'il ni? Tak boleh. Tak boleh. So, apa yang kita kena buat? Kena keluarkan hamzah, nun. Ya. Hamzah dan nun. Kena keluarkan dua yang pertama. Yang pertama. Okey, dua yang pertama ni kita keluarkan. Okey, dua yang pertama ni kita keluarkan. Kita keluarkan hamzah dan nun. Okey, saya buat dia macam ni. Okey, nampak tu? So sekarang tinggal apa? Tuma. Semua nampak tak tuma ni? Nampak? Tuma ni. Bila tuma ni nakulu dhamir muttasil ke dhamir munfasil? Mutasil. Munfasil. Mutasil. Ya, alhamdulillah. Dhamir muttasil. Step yang ketiga, silil majhul zaid tuma. Ya, kita sambung semula fu'il dengan tuma. Okay, now al-an kita silkan dia. Kita sambungkan semula. Ya, kita sambungkan semula fu'il dengan tuma. Okay, fu'il tuma. Okay, fu'il tuma. Okey, sekarang dah nampak fu'il tuma? Okey, mana fi'il lil majhul, mana dia naib fa'il? Tuma. Naib Naibul fa'il. Fu'il adalah fi'il madhi lil majhul. Majhul. So, kita terjemahkan sekarang. Fu'il tuma, kita terjemahkan dia sebagai kamu berdua telah dikerjakan. Kamu berdua telah dikerjakan. Okey, jelas ke tidak? Hal fahim tu? Fahim. Fahim tu. Okey, jadi sangat jelas. Wadih? Jelas? Wadih tu jelas. Bukan pribadi. Ya, okey, sekarang saya masuk. Laju sangat ke? Okey. Okey, betul-betul faham semua ni? Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, kalau dah faham, ajak kawan ramai-ramai ikut kelas ni supaya dapat lebih ramai keberkatan untuk kita bersama. Saya pun nak dapatkan ganjaran untuk hari akhirat. Jadi daripada setiap seorang, boleh tak Halimah ajak kawan masuk? InsyaAllah. Allah. Sarifah, boleh ajak kawan masuk? InsyaAllah. Okey. Siapa lagi? Semua-semualah. Ajak kawan masuk. Bukan untuk saya nak dapatkan habuan dunia semata-mata, tapi yang selebihnya untuk saya dapat ganjaran hari akhirat. Okey. Sebab lepas ni kita nak kembali kepada Al-Quran. Okey. Now kita nantakil, kita berpindah kepada antum. Kita berubah kepada apa? Antum. Okay, bila kita nak pergi kepada antum, fu'il jangan usik. Fu'il itu biarkan. Ya, fu'il itu biarkan kita tambah saja. Ya, kita tambahkan saja. Jadi fu'il campur dengan antum. Senang ke susah nak faham? Nah. Semua senang. InsyaAllah. Tuan Haji, senang ke susah? Alhamdulillah. Okey, Tuan Haji sebelum ni pernah belajar bahasa Arab ke tak pernah? Nah. Pernah.
Okey, kaedah ni lebih mudah ke kaedah yang dulu? Jangan compare. Saya bukan nak compare, cuma nak tanya je pendekatan. Kalau yang dulu lebih mudah, ajar Ada saya. kelebihan. Dua-dua. Dua. Bagus, bagus. Ya, jadi nanti Tuan Haji share dengan saya yang dulu ngajar macam mana, jadi saya combinekan. Bila saya combinekan, nanti manfaatnya kita dapat bersama. Boleh? Boleh. Boleh. Lepas ni Tuan Haji ajar saya tau. Okey, fu'il. Antum ni kita sebut domain apa? Domer semua. Mutasil ke munfasil? Mufasil. Munfasil. Munfasil. Fasil. Okay, jangan sebut mun. Tahu Ifa, bulan Ifa. tak? Ifa. Bulan di mana kau berada. Mun tu bulan kan? Ingat bulan, ingatlah domain munfasil. Mufasil. Okay, saya bagi kaedah, nak ingat domain munfasil, ingat mun. Ya, ingat mun. Apa maksud mun? Bulan kan? Bukan suruh ingat bulan, tapi nak ingat kaedah nak sebut munfasil. Okey. Sekarang ini domain munfasil. Boleh tak domain munfasil ni nak masuk terus kepada fu'il ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Kalau tak boleh, apa yang perlu kita buat? Kena Buang. dua huruf yang pertama. Kalau boleh jangan sebut buang, sebut keluar. Keluar. Ingat yang Azab. ini huruf hijaiyah, jangan kita main buang-buang. Ya, keluarkan. Ini huruf Keluarkan. hijaiyah kan, jangan kita main buang-buang. Keluarkan. Okey, keluarkan dan nun. Dia tak boleh lah, saya keluarkan dia akan close mun. Nampak ni? Okey, yang tinggal apa? Tum. Yang tinggal apa? Tum. Tinggal tum. Okay. Tumbin. Ya, tinggal tum. Okey. Sekarang tum ni boleh tak bersambung dengan fu'il ni? Boleh. Boleh ke tak boleh? Sekarang tum ni kita sebut domain apa? Tum ni Mufasil. Mufasil. saya suka sangat kalau boleh tunjuklah muka. At least saya nampaklah wajah-wajah ahli syurga tu. Okay, tunjuk muka. Saya nampak Maimunah, comel muka ahli syurga, insya-Allah. Ya, saya doakan ke semua kita jadi ahli syurga. Kan, insya-Allah. Syukran. Nas'aluka. Ya. Luka ridho kawal jannah. Amin. Insya-Allah kita semua masuk syurga. Okey, fu'il campur dengan tum barulah boleh bersambung. Okey. Jadi sekarang step yang ketiga, apa yang kita perlu buat? Apa yang kita buat? Sekarang kita sambungkan. Ya, kita sambungkan. Silu, sambungkan. Situ pula. Ya, kita sambungkan yang ni fu'il dengan tum. Okay, sekarang sambungkan. Kita sambungkan jadi fu'il Tum. okey, fu'il tum. Ya, fu'il tum. Okey, macam mana kita nak terjemahkan fu'il tum ni? Macam mana kita terjemahkan fu'il tum ni? Mereka. Mereka. Kamu semua. Kamu semua telah dikerjakan. Ingat, jangan lagi mereka. Kamu. Ya, jangan hayal, jangan berhayal. Okey, sekarang kita tak sebut mereka, kita sebut kamu. Okey, kata ganti nama kedua, semua kita sebut kamu. Fu'il adalah fi'il madhi lil majhul, tum adalah naibul fa'il dalam bentuk dhamir muttasil. Dalam bentuk dhamir muttasil. Okey, boleh? Fu'il tum, fu'il adalah fi'il madhi lil majhul, tum adalah naibul fa'il dalam bentuk dhamir muttasil. So fu'il tum adalah kamu semua telah dikerjakan. Okey, selesai untuk lil muzakkar. Ya, sekarang kita naftakil, kita berpindah kepada lil muannas. Kita tukar kepada apa? Lil muannas. Apa makna lil muannas? Untuk perempuan. Perempuan. Okey. So, kita pindah untuk perempuan sama juga. Ya. Fu'il. Ya, fu'il. Ini mesti ingat. Fu'il. Dah, kita dah sukunkan siap-siap. Zaid
Apa maksud zaid? Tambah. Tambah. Tambah bukan campur, tambah. Tambah dengan anti. Inti. Anti ini adalah domir muttasil ke munfasil? Munfasil. 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 Okey. Sekarang Munfasil. Munfasil. apa yang kita perlu buat sekarang? Boleh kita sambung anti ke fu'il? Tak boleh. So, yang pertama kita keluarkan ya. Dua huruf Yang pertama. pertama. Dua huruf yang pertama ialah hamzah dan Nun. so yang berbaki ialah ta berbaris bawah. Baris bawah. Naqulu ti, betul kan? Ti. So step yang ketiga, sambungkan lil majhul, fi'il madhi lil majhul dengan domir muttasil yang sebagai naib fa'il. So, kita sambungkan dia fu'ilti. Ya, fu'ilti. Okey, fu'ilti. So, apa maksud fu'ilti? Kamu seorang Seorang perempuan. dikerjakan. Kan. Okey. Jelas? Sekarang bukan lagi lelaki, sekarang dah jadi perempuan. Fu'ilti. Kamu seorang perempuan telah dikerjakan. Kan. Okey, seterusnya. Masuk kepada antuma. Ya, masuk kepada apa? Antuma. Uma. Sama juga kita salin balik fu'il ya. Tuan Najib, yang dua ni fungsinya untuk apa ya? Mana Ni ni? dua ni. Ni fungsi untuk apa ni? Untuk mouse tu, yang klik-klik tu. Dia boleh tekan-tekan. Ya, saya kata apa benda fungsi mesti ada function. Function Tapi pakai mouse. Oh, I see. Fu'il and then zaid antu. Ya, zaid antuma. Okey, ma mana antuma? Kamu dua orang perempuan. Kalian Dua orang. Kamu dua orang. Antuma ni dia special. Boleh kamu berdua lelaki, boleh kamu berdua perempuan, boleh kamu seorang lelaki, seorang Perempuan. ya. So antuma ni kita kata domir munfasil. Saya ulang supaya dia terus lekat dalam iman kita. Terus lekat dalam iman kita. Antuma naqulu domir munfasil. Ya, untuk lil musanna. Untuk dua orang. Untuk berapa orang? Dua. Dua orang. Okey, seperti biasa keluarkan dua huruf yang pertama iaitu hamzah dan nun. Nun. Okey, yang tinggal ialah tuma. So, tuma ni kita kata domir muttasil ke domir munfasil? Munfasil. Muttasil. Tasin. Muttasil. Tuma kita sebut domir muttasil. Tasin. Oh, disambungkan. Sambungkan fu'il tu tuma. Fu'il Tuma. ya, fu'il tuma. Apa maksud fu'il tuma? Kamu berdua telah dikerjakan. Ya, kamu berdua telah dikerjakan. Kerjakan. Okey. Kemudian step yang ketiga kita sambung dengan antum. Kita sambung dengan apa? Antum. So, fu'il Tuma. zaid antum. Zaid antum. Nama zaid tambah. Fu'il tambah antum. Fu'il fi'il madhi lil majhul. Antum domir munfasil. Domir Antuna. antum. Sekarang sorry. Sekarang dah masuk perempuan kan? Laki-laki. Okey, nasib baik ada yang perasan. Okey, sekarang kita masuk kepada antun. Nah, okey. Fu'il campur antun. Nah, antun. Nah, sebab dah masuk perempuan ya. Masih ingat lelaki lagi. Antun. Nah. So, antuna ni adalah domir muttasil, munfasil. Kita tukar kepada domir muttasil.
So, nak tukarkan kepada domir mutasil, keluarkan dua huruf yang pertama, maka yang tinggal ialah tunna. Okey, step yang ketiga, silkan dia. Sambung semula, jadilah fu'il tunna. Ya, salin yang di rumah pun salin. Ya, bila kita salin tu dia banyak lekat kat pada dekat iman kita. Fu'il tunna. Ya, fu'il tunna. Maksud fu'il tunna, kamu semua perempuan telah dikerjakan. Kamu semua perempuan telah dikerjakan. Okey, dah habis kata ganti nama kedua yang kita telah belajar dalam bentuk fi'il madhi lil majhul dan na'in fa'il. Fu'il adalah lil majhul, ti adalah na'in fa'il. Fu'il adalah lil majhul, fi'il madhi lil majhul, tuma adalah na'in fa'il. Fu'il adalah fi'il madhi lil majhul, tunna adalah naibul fa'il. Okey, kesemua ini disebut na'in fa'il dalam bentuk domir muttasil. Ya, naibul fa'il domir muttasil. Ya, naibul fa'il domirun muttasilun. Okey, habis yang kita dah belajar untuk kata ganti nama kedua. Okey, sekarang ada pertanyaan kata ganti nama kedua? Ustazah, apa yang saya perhatikan dia ni marfu' permulaan dia. Domah, betul lah. Yang pertama domah, yang kedua kasrah, yang ketiga dia kalau nak sambung dengan domir muttasil dia kena sukun. Ya, asalnya dia fathah kan, fu'ila kan. Asal-asalnya domah, kasrah, fathah. Ya, asal-asalnya asal dia fu'ila. Nah, ni asal dia. Fu'ila. Dhammah, kasrah, fathah. Ini kalimah asal dia lah, wazan dia ya. Wazan dia fu'ila. Jadi dhammah, kasrah, fathah. Okey. Lagi Tuan Haji? Ya, Ini maknanya kita nak tahu benda tu PL atau tidak, dia bergantung kepada yang tu lah. Apa ni, tanda tu, tanda dhammah dia dengan tanda mati dia tu. Betul, sukun. Kita pertama sekali kita mesti kenal wazan. Ya, kita kenal wazan. Ini wazan apa? Ini wazan fi'il madhi. Fi'il madhi ada dua, satu makdum, satu majhul. So, kalau fu'ila adalah wazan fi'il madhi lil majhul. Jadi apa maksud lil majhul? Iaitu kata ganti lil majhul artinya dia punya pelaku tidak diketahui dengan jelas. Ya, pasif. Mustatir. Dia mustatir, tidak diperlihatkan. Bukan tersembunyi. Ya, tidak diperlihatkan dengan jelas. Ya, macam di sini fu'ila artinya dia telah dikerjakan. Dia telah dikerjakan. Jadi dia tu, dia bukan pelaku. Pelakunya tidak diketahui. Tetapi dia ni sebenarnya di tempat maf'ulun bih. Perasan atau tidak? Dia di tempat maf'ulun bih. Ya, sebab dia objek yang dikenakan. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Bukan dia yang buat. Tapi orang lain buat dekat dia. Ada disebut siapa buat dia? Ada dinyatakan siapa pelakunya? Kan? Yang itulah yang disebutkan lil majhul, artinya tidak diketahui pelakunya dengan jelas. Pelaku tu ada tapi tidak dinyatakan. Kalau dinyatakan kita sebut maklum. Ya. Okey. Jelas tak Tuan Haji? InsyaAllah. Okey. Yang lain? InsyaAllah. Ada nak tanya? Tak ada. Semua faham? Wah, bagusnya. Okey, sekarang kita masuk
kata ganti nama pertama. Kata ganti nama pertama lil mutakallim. Ya, lil mutakallim. Sama juga kita ambil kalimah fu'il. Ya, saya dah siap jazamkan. Fu'il. Ya, campur dengan domir ana. Zaid. Ya, zaid ana. Okey. Fu'il campur dengan ana. Ana ni domir munfasil. Ana ni domir apa? Munfasil. Boleh tak ana ni nak sil, nak sambung dengan fu'il ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita terus sambung fu'il ana. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh sebab ana ni disebut domir munfasil. Fasil. Ketika mana ana nak bersambung dengan fi'il madhi, dia kena tukar ya menjadi satu huruf hijaiyah, huruf ta. Ta ni wajib dhammah. Ta ni wajib apa? Dhammah. Jadi tu bahasa Inggeris sebut tu. Tu bahasa Inggeris. Tu dalam kita lughatul Arabiyah, tu ini hanya masuk pada fi'il madhi. Ya, tu ni dia hanya masuk pada fi'il apa? Madhi. Ya, dan tu ini jadi domir muttasil daripada kalimah asalnya ana. Kalimah asalnya apa? Ana adalah domir munfasil. Ya, bila dia nak bertemu dengan fi'il madhi sama ada majhul ke maklum ke, ana ni kena tukar dengan huruf hijaiyah ta. Dan ta ni mesti dhammah. Ta ni mesti apa? Dhammah. Ya. Ya, jadi sekarang tengok. Huruf ta ni very special. Dia boleh tadi kita belajar ta. Tadi ta jadi bariata, jadi ta ni adalah domir ta. Kemudian tadi ta juga pada bawah jadi ti kan? Untuk domir anti. So sekarang ta baris depan atau disebut bom untuk ana. So selalu ingat ya, ta ni kalau ta tanpa baris boleh dipecah kepada tiga. Tengok saya bariskan. Ta untuk anta, ti untuk anti, tu untuk ana. Boleh ingat? InsyaAllah. Ya, makhratan ukhra. Ta untuk anta, ti untuk anti, tu untuk ana. Boleh ingat? InsyaAllah. Boleh ni. Sungguh ni. Bila kalimah huruf ta, kita jumpa dalam Al-Quran untuk fi'il madhi. Ta ni, ta, asal kalimat ta kalau bersambung dengan fi'il madhi sama ada majhul ataupun maklum. Ya, anta bila dia jadi mutasil, dia tukar dengan ta. Dia tukar dengan apa? Ta. Untuk anti. Ini yang basic lah, yang betul-betul tak berapa nak faham. Anti, dia akan jadi ti. Anti. Ana. Ana ni saya kan? Ana ni saya kan? Ini jadi ta dhammah tu. Ya. Anta jadi ta, anti jadi ti, ana jadi tu. Okey. Ta, ti, tu. Yang kita belajar masa kecil-kecil, ta, ti, tu. Tu kan ingat tak? Sebenarnya ta, ti, tu yang kita belajar masa kecil tu ada makna. Ingat tak masa kecil? Umur 5 tahun, 6 tahun buka Adam baca ta, ti, tu. Ingat tak? Kita ingat. Jadi masa kecil belajar Muqaddam, dah tua, dah dewasa. Sikit pangkat. Ternyata ti tu tahu untuk anta,
Ti untuk anti, tu untuk anak. Lani mu faham tati tu apa bendanya? Oh, faham. Baru hari ni faham. Belajar masa umur 5 tahun. Betul kan? Ya. Hari ni faham. Rupanya tati tu ada makna ta untuk anta, anti untuk ti, ana untuk tu. Ya, ingat? Dan ini semua berlaku bersambung pada fi'il madhi. Sama ada maklum ataupun majhul. Bezanya kalau maklum dia jadi fa'il, kalau majhul dia jadi naib fa'il. Okey. Sekarang kita sambungkan dia. Okey, jelas dah? Sekarang kita sambungkan fu'il dengan tu. Okey, sekarang sambungkan bunyinya apa? Fa'il tu. Itu. Apa maksud fu'il tu? Saya telah dikerjakan. Siapa yang kerjakan awak? Saya telah dikerjakan. Saya kena kerja. Saya telah dikerjakan oleh isteri saya. Si Yahya. Fu'il tu. Ya, saya telah dikerjakan oleh isteri saya di zaman COVID ini seperti seperti apa? Tukang masak. Tak apa, dapat pahala. Kan Rasulullah saling bantu-membantu. Okey, fu'il tu saya telah dikerjakan. Ya, saya telah dikerjakan. Okey. Satu lagi yang terakhir. Al-akhir. Ya, al-akhir. Nah, Okey, yang terakhir, lepas ni pandai dah, lepas tu tolong bagi saya yang saya minta minggu lepas. Bukan lagi minggu lepas, Isnin. Fu'il. Ya. Saya selamatkan dia. Fu'il. Zaid nahnu. Okey. Nahnu ni adalah dhamir munfasil. Ya. Nahnu. Baca. Subhanallah. Dia duduk cerita di hospital pula. Nahnu adalah dhamir munfasil. Ya, nahnu adalah dhamir munfasil. Okey, sekarang kita tukarkan nahnu kepada dhamir muttasil. Tukarkan kepada dhamir muttasil. Nahnu sambung jadi na. Okey? Jadi na. Jadi na ni special sangat. Dia boleh masuk kepada fi'il, dia boleh masuk pada isim, dia boleh masuk pada huruf jar. Very special. Ya, na ni semua dia boleh masuk. Kami ni semua dia boleh masuk. Dhamir na ni dia boleh masuk semua sekali. Dia boleh masuk pada fi'il, dia boleh masuk pada isim, dia boleh masuk pada huruf. Ya, very special. Okey, sekarang sambung. Nahnu dhamir munfasil, na dhamir muttasil. Okey, dan na ni sebagai naib fa'il. Okey, sekarang sambungkan. Fu'ilna. Ya. Fu'ilna. 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 Apa mana fu'ilna? Kami telah dikerjakan. Kami semua telah dikerjakan. Alhamdulillah. Jumpa tak dalam Quran khuliqal insanu ajula? Jumpa tak? Ya. Khuliqal insanu ajula. Jumpa tak? Cari kalimah khuliqal insanu. Surah apa? Tapi itu ayat Quran. Bukan surat 34. Semua yang bersedia dengan Quran. Quran. Ayat 216. Atas sekali. Atas sekali. Kutiba. Nampak tu? Kutiba alaikumul qitalu. Okey, semua dah buka Al-Quran? dah. Ya, saya nak suruh. Oh, tapi saya tak ajar lagi.
Saya tak ajar lagi isim fa'il zahir. Tapi dah jumpa dalam Quran ni, tolong tandakan. Saya baru masuk. Kutiba itu adalah fi'il madhi majhul. Kutiba itu dia punya naibul fa'il dia al-qitalu. Al-qitalu. Tandakan dalam Qurannya, dah jumpa tu terus tandakan. Jadi kenapa al-qitalu tu jadi naib fa'il isim zahir? Sebab setiap naib fa'il isim zahir mesti tandanya ada. Jadi tandanya apa? Marfu' bi dhammah. Ya, jadi lam tu baris depan kan? Jadi lam baris depan itulah yang kita faham dia sebagai naibul fa'il. Jadi naibul fa'il dia al-qitalu. Ya. Jadi kita terjemahkan dengan kutiba, kita terambil kutiba al-qitalu, jadi telah diwajibkan berperang. Alaikum ke atas kamu semua. Ya, jadi al-qitalu tu adalah naib fa'il isim zahir. Jadi bila naib fa'il isim zahir, ya, kena ada tanda marfu'. Kena ada tanda apa? Marfu'. Okey, sekarang tengok saya tuliskan. Ya, saya tuliskan. Kutiba. Ini dhammah, ini kasrah, ini fathah. Kutiba. Ya, kutiba ini adalah fi'il madhi lil majhul. Mana kutiba telah difardukan. Telah difardukan. Telah diwajibkan. Saya tinggalkan alaikum tu nak bagi faham. Saya tinggalkan alaikum. Saya tinggalkan Perang. Al-Qitadu. Al-Qitadu. Pakai pen ni sangat bengit tulisan saya. Ya. Kutibal qitadu. So sekarang tengok kat sini, tengok kat skrin ni, tengok dekat handphone tu. Ni dhammah kan? Dhammah ni kita sebut marfu' bi dhammah. Jadi naibul fa'il isim zahir mesti dengan marfu'. Ya, mesti dengan marfu'. Jadi al-qitalu ni maksudnya berperang. Al-qitalu artinya berperang. Ya, jadi al-qitalu ni i'rabnya sebagai naib fa'il. So, macam mana kita nak terjemah kutibal qital? Telah diwajibkan berperang. Ya, telah diwajibkan berperang. Ini cara nak tadabbur. Baru pergi yang alaikum. Baru pergi yang alaikum. Tapi jangan tukar ayat Quran tu pula. Nanti awak tukar. Kan yang alaikumul qital kan? Jadi awak pergi tukar ayat Quran. Jangan. Baca macam tu. Baca kutiba alaikumul qital. Faham tak ni? Jangan salah pengertian. Nanti saya yang kena. Dengar tak saya cakap ni? Dengar. Saya takut awak tukar ayat suci Al-Quran. Baca tetap kutiba alaikumul qitalu. Itu cara baca. Tapi bila kita nak tadabbur, nak bagi kita faham, telah difardukan berperang ke atas kamu semua. Jadi ala ni jadi jar, kum tu jadi majrur. Jadi kutiba adalah fi'il madhi lil majhul, al-qitalu naibul fa'il, ada harfu jar, kum majrur. Ya. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk tadabburnya. Yang memerintahkan kita ni siapa? Yang memerintahkan kita ialah Allah. Tapi ada tak kalimat Allah kat situ? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Ada. Jadi yang tersembunyi wajib kita belajar, wajib kita faham ialah yang memerintahkan kita berperang itu siapa? Allah. Jadi berperang tu ada dua. Satu berperang melawan binafsi. Ya, melawan diri sendiri, melawan nafsu. Ya, melawan nafsu. Nafsu yang macam mana? Nafsu amarah. Yang ini berperang fi sabilillah untuk menegakkan syiar Islam. Okey, insya-Allah kita sambung minggu depan. Ya, sebab saya ada kelas yang kedua. Ya, jadi syukur alhamdulillah. Ya, apa pun boleh tanya dengan saya, snap Al-Quran boleh snap, tapi jawabnya tak bila wallahualam. Cuma lambat dengan cepat. Nak kata cepat itu saya tak berani janji sebab saya sangat-sangat sibuk. Okey, sekali lagi saya tinggalkan ayat suci Al-Quran. Kutiba alaihimul qital.
ya, telah diperlukan ke atas kamu berperang. Tapi bila kita nak tadabbur, kita nak faham kutiba ini fi'il madhi lil majhul, al-qitalu ni naibul fa'il. Ya, okey? Boleh? Okey, alhamdulillah. Bila kita masuk kepada ayat suci Al-Quran, nampak sangat faham, betul kan? Sebab yang mengajar kita ialah Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah rabbil alamin.